Tuan dan Ketua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kontrak penyewaan kem pelatihan PLKM yang dimeterai di antara kerajaan dengan pengusaha kem telah menetapkan bayaran sewa mengikut jumlah bilangan pelatih yang akan ditempatkan bagi sesuatu kem. Berasaskan kepada syarat kontrak ini, kerajaan perlu membuat bayaran sewa sepenuhnya ikut perkiraan yang telah disetujui kepada pengusaha-pengusaha kem berkenaan, walaupun jumlah pelatih yang sebenar hadir bagi sesuatu kem berkaitan tidak mencukupi jumlah bilangan yang sepatutnya ditempatkan seperti yang disetujui dalam kontrak penyewaan. Berkaitan dengan dakwaan yang dibuat oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang seperti yang dinyatakan, kementerian ini ingin menegaskan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak benar. Sejumlah wang sebanyak 110.1 juta yang kerajaan perlu membuat bayaran kepada pengusaha-pengusaha kem berkaitan adalah bayaran sewa kem mengikut syarat apa yang telah disetujui dalam kontrak penyewaan tersebut. Bayaran ini adalah bagi tempoh 4 tahun, iaitu mulai 2004 hingga 2007, dan bagi jumlah pelatih yang tidak hadir seramai 63,417 orang. Antara punca tidak kehadiran pelatih ini adalah disebabkan Yang Berhormat Menteri, Ketua Pembangkang ingin mencela. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya minta Timbalan Menteri merujuk kepada kenyataan yang saya buat. Itu bukan kenyataan saya merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara. Yang membuat teguran itu Ketua Audit Negara. Sewajarnya Timbalan Menteri mengulas tuduhan atau perakuan Ketua Audit Negara, bukan Ketua Pembangkang cakap tak benar. Saya minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Tuan Yang Betul. Mengikut daripada ulasan yang dibuat oleh Yang Berhormat, sebelum menyebutkan angka 110 juta, bahawa Yang Berhormat ada menyatakan bahawa seolah-olah dalam pemberian kontrak ini ada yang tidak kena. Jadi apabila Yang Berhormat menyebutkan apa ni 110 juta, itu adalah seolah-olah bayaran yang dibuat tu ada sesuatu yang tidak kena. Ada seolah-olah ada satu salah laku dilakukan. Jadi itu sebab dalam penjelasan ini saya menyatakan seperti mana yang telah disebut oleh dalam audit negara, yang mana wang sebanyak 100 juta ringgit itu adalah dibayar bagi pelatih-pelatih seramai 63,407 orang yang tidak hadir, yang mana perlu dibayar oleh sebab syarat kontrak yang mengikut daripada berasaskan jumlah ini pelatih yang ditetapkan yang akan menduduki di sesuatu kem itu. Itu yang saya sebutkan, Panel Ketua. Jadi antara punca tidak kehadiran pelatih minta ini, penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin tahu apa tindakan seterusnya akan diambil oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri selepas laporan Ketua Audit Negara yang menyatakan dengan terang bahawa syarat-syarat kontrak sedemikian adalah merugikan. Sebanyak 110.1 juta terpaksa dibayar kepada pengusaha walaupun pelatih tidak hadir. Pengusaha kan walaupun pelatih tidak hadir. Jadi ekoran daripada itu, apakah tindakan yang akan diambil seterusnya untuk mengelakkan kerugian wang rakyat begitu banyak sebegitu sahaja? Itu persoalan yang kami pertikaikan di sini. Mengapa begitu lemah menyediakan kontrak, syarat-syarat kontrak? Saya rasa Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat yang memasuki satu kontrak tidak akan menetapkan syarat sedemikian. Tak hadir pun kena bayar. Itu persoalannya. Equipment sudah disediakan. Jadi takkan tak boleh anggar setiap kali anggarannya. Berapa yang boleh hadir, tidak boleh hadir, baru kita menetapkan syarat.
Kalau terlebih yang hadir, kita bayar. Terkurang hadir, juga bayar. Apa syarat ini? Ya, saya rasa Menteri bersedia untuk menjawab. Itulah dia berdiri. Sila. Terima kasih Batu Gajah. Batu Gajah ni orang muda, dia tak sabar. Memang begitu. Biasanya begitu. Datuk Yang Dipertua, saya rasa kenyataan itu, remark itu tidak perlulah. Yang saya bangkitkan adalah hal kepentingan rakyat. Tak payah buat apa-apa. Yang ini pun. Ya. Apa yang saya bangkitkan menyatakan saya tak Dia sabar. mau menjawab yang berhormat. Yang berhormat berdiri ini pun sebelum saya jemput itu pun tak perlulah. Kadang-kadang ada perkara yang tidak perlu tetapi dipandang perlu oleh orang lain. Cukuplah itu. Maaf Tan Sri, saya hanya perlu jawapan. Ya, dia mau menjawab. Saya tak itu. perlu komen dia berkenaan sifat-sifat atau sikap saya. Jawab sejak Menteri, lepas itu pula kita perhatikan macam mana pula Batu Gajah akan mengendalikan dalam perbahasan masa-masa akan datang. Tidak lagi ada komen-komen sekarang yang tidak relevan. Sila. Jawab dah ditanya. Pasal inilah ada jawapan-jawapan yang saya dah siapkan untuk menjawab. Jadi maksudnya yang komen yang dia muda tidak sabar itu. Lain kali jangan ada begitu. Dan saya tidak mau dengar lagi komen-komen yang tidak relevan kepada perbahasan. Termasuk Batu Gajah. Saya akan perhatikan. Sila, teruskan. Terima kasih. Masalahnya, Tuan Yang Dipertua, bahawa berkaitan dengan hemat negara ini, ia dilaksanakan dalam 2024. Jadi, semasa perjanjian itu dibuat, semasa permulaan dalam program PLKN ini. Jadi oleh kerana itu, tidak ada model-model yang lain di mana kita boleh mendapatkan dalam konteks perjanjian supaya kita dapat melihat untuk memastikan genap-genap pelatih yang dipanggil akan ditempatkan bagi mengisi kem-kem ikut jumlah pelatih yang hadir. Oleh kerana itu ada perkiraan pada ketika itu bahawa dalam perundingan kontrak di mana jangkaan yang dibuat oleh pihak JLKN bahawa adalah anggaran dalam 400 ataupun 300 bagi sesuatu kem. Jadi itu yang dimasukkan di dalam kontrak itu. Tapi apa yang berlaku? Yang mana di luar jangkaan? Puncanya antara punca ketidakharian pelatih ini adalah disebabkan kegagalan Jabatan Khidmat Negara JLKN menyerah surat panggilan terutama kepada pelatih-pelatih kumpulan 3. Alamat mereka yang terdapat dalam rekod Jabatan Pendaftaran Negara bukan merupakan alamat terkini. Disebabkan kebanyakan pelatih-pelatih kumpulan 3 ini yang mana dibuat secara rambang, alamat sebenar mereka telah berubah oleh kerana mereka tercicir dari sekolah dan telah mendapat pekerjaan. Di samping itu, kelulusan permohonan penangguhan dan juga pengecualian juga menyumbang kepada kekurangan penyertaan pelatih-pelatih bagi mengikuti program itu. Itu dia antara sebab mengapa ianya berlaku. Bagaimanapun, Jabatan Latihan Khidmat Negara menyedari hakikat ini dan telah mengambil tindakan perlu bagi mengatasi masalah tersebut dengan memanggil semula pelatih penangguhan sehingga umur 35 tahun mulai tahun 2005. Setakat ini seramai 11,151 pelatih dalam kumpulan 3 ini telah hadir mengikut program. Jabatan juga telah memberi peluang kepada seramai 5,889 pelatih sukarela yang berminat mengikuti program tersebut bagi mengisi kekosongan berlaku setiap tahun.